وكان يقول شيخنا الحبيب عمر من العجب أن أناس يشتغلون بما لم يوجبه الله عليهم، لا زال في أمر الغيب. والله أوجب عليك صلاة، صيام، قيام بحقوق، امتناع عن نواهي، أمور افترضها الله عليك، خدمة لهذا الدين على الوجه الذي يريده الله. قال فيشتغل بما لم يوجبه الله عليه ويترك الأمر الذي أوجبه الله عليه. Dan termasuk perkara yang pelik, kata Al-Habib Umar, orang pada zaman sekarang ni, zaman medsos, kata orang Indo, zaman medsos, media sosial tersebar, berita itu berita ini, mereka menyebut-nyebutkan diri mereka kepada perkara yang Allah tak wajibkan. Hadirin hadirat, huru-hara akhir zaman, munculnya Imam Mahdi, perkara-perkara krisis yang akan melanda umat ketika munculnya Dajjal, ini termasuk perkara-perkara gaib, kita tak tahu bila terjadi. Tapi yang peliknya, ramai orang bila baca dekat internet, maka dalam gudangnya penuh dengan beras, katanya nanti bulan depan Dajjal muncul. Bila Dajjal muncul, semua orang kelaparan, dia penuhkan gudangnya nak siapkan bekal makanan. Padahal ini semua perkara-perkara gaib. Ada apa kau bersibuk-sibuk menghabiskan waktu kamu mengkaji, bersiap sedia untuk perkara gaib yang belum tentu bila tarikh dia. Sedangkan dalam masa yang sama, kamu abaikan kewajipan yang pasti Allah wajibkan kepada kamu. Allah wajibkan kamu solat berjemaah, solat 5 waktu. Disunahkan untuk kamu bersolat berjemaah. Kamu diwajibkan menuntut ilmu yang benar, ilmu yang hak, ilmu fardhu ain. Allah wajibkan kamu tarbiyah anak-anak kamu, isteri-isteri kamu, tapi kamu lalai, kamu alpa, kamu tinggalkan kewajipan yang pasti, tapi kamu bersibuk-sibuk mempersiapkan diri untuk huru-hara akhir zaman. أيضا مما ينبغي أن يعتنى به ما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتنة وعن أحاديث آخر الزمان، مما جاء في كتب الصحاح ومما جاء في كتب السنن، مما ينبغي على المؤمن إذا جاءت هذه الفتن كيف يتعامل معها، ما هو المخرج. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الداء وشخص الداء وأعطى لنا الدواء في الأحاديث الكثيرة عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Betul, hadirin hadirat, kita memang perlu, wajib juga mengetahui hadis-hadis fitnah akhir zaman. Betul, tidak dinafikan. Kita perlu membaca fitnah, hadis-hadis fitnah akhir zaman. Apa saja perkara yang berbahaya, apakah perkara yang akan merosak iman kamu di akhir zaman, semua itu disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, yang disebutkan sebagai hadis fitan atau hadis akhir zaman. Kita perlu mempelajarinya, hadirin hadirat, kerana semua perkara-perkara fitnah-fitnah yang akan muncul di akhir zaman itu telah disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam masa yang sama, baginda ketika menyebutkan fitnah yang akan berlaku di akhir zaman, beliau juga menyiapkan, mempersiapkan ubat, mempersiapkan solusi bagi kita umat apabila kita bertemu dengan fitnah-fitnah akhir zaman. مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، كأن رسول الله يعيش بيننا الآن وينظر هذه الفتن التي حلت بالمسلمين. ما هو العلاج يا رسول الله؟ ما هو الدواء؟ قال فعليك بخويصة نفسك ودع عنك أمر العامة. Semisal contoh, di dalam satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu wahai umatku, khususnya yang di akhir zaman, bila melihat telah terjadi sifat kedekut yang diikuti, yang ditaati, dia lebih suka ikut nafsu dia kedekut daripada dengar ceramah ustaz yang suruh bersedekah, suruh bayar zakat. Bila kamu melihat manusia lebih mengikuti nafsunya untuk berkedekut, dan apabila kamu melihat, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hawan muttaba'a, semua orang di zaman kamu itu semuanya pakat-pakat mengikuti hawa nafsu, seolah-olah hidup mereka seperti binatang, seolah-olah hidup mereka tidak ada norma-norma yang membataskan mereka daripada nafsu yang di dalam akhlak, di dalam berpolitik, di dalam segala hal. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syuhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dan apabila kamu melihat kebanyakan manusia mengutamakan dunianya daripada akhiratnya, dan apabila kamu melihat majoriti umat manusia, mereka hanya kagum dengan pendapat mereka masing-masing. Mereka mengatakan pendapat saya yang paling betul, orang lain semua salah. Kata Nabi, kalau kau jumpa fenomena ini, zaman Nabi tak ada, tapi zaman kita dah ada belum?
Dah ada. Memang itu fakta yang ada. Seolah-olah baginda masih hidup di tengah-tengah kita. Kata baginda Nabi SAW, ini fitnah akhir zaman tuan-tuan. Orang lebih cinta dunia, lupa kubur. Orang lebih ikut hawa nafsu daripada ikut ulama. Orang lebih kedekut daripada bersedekah. Hadirin hadirat, dia hanya mementingkan pendapat dia. Dia hanya mengatakan dia punya golongan saja yang paling benar, orang lain semua salah. Hadirin hadirat, saat itu kata Nabi SAW, apa solusi dia? Kalau itulah suasana umat manusia pada zaman engkau, hendaklah kamu jaga baik-baik orang-orang khusus, orang-orang terdekat daripada kamu, dan tinggalkan urusan orang ramai. وأمر الخويصة يبدأ من الأسرة، من الولد، من البنت، من الزوجة، ممن هم حواليك، من طلابك، أحبابك، محبيك، من لك كلمة عليهم مسموعة. ابدأ بإصلاحهم، أقم أمر التربية فيهم، أقم أمر الأخلاق فيهم، أقم منهج النبي صلى الله عليه وسلم فيهم. فإنك لو سمعت لما يحصل من هذه الفتن لما استمع لك أحد. فأمرك النبي بالقيام بإصلاح ذاتك ومن هم حواليك، إقامة منهج التربية ومنهج الأخلاق ومنهج التزكية ومنهج العلم. Jadi hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah, kalau zaman itu kita dah jumpa, dan memang kita dah jumpa pun dah tuan-tuan, kata Nabi SAW, kita jaga elok-elok orang-orang dekat dengan kita, orang yang duduk satu rumah dengan kita, isteri kita, anak-anak kita. Kalau kita tok guru kat pondok, murid-murid pondok kita, kalau kita ada jemaah masjid, AJK kita, jemaah masjid kita jaga elok-elok tu. Kita jaga elok-elok, tetapkan tarbiyah pengajaran kepada mereka, ajarkan mereka syariat Islam, nasihatkan mereka secara baik. Dan kata Nabi SAW, kamu tinggalkanlah urusan orang-orang luar, kerana pada saat yang parah itu, pada saat semua orang berfikiran yang tak betul, kalau kita berseru secara umum, semua orang akan mengatakan kita yang tak betul. Kalau kita nak suruh orang buat baik, orang kata apa benda buat baik ni, benda bid'ah ini, kata dia. Dia kata kita bid'ah pula tuan-tuan. Zaman sekarang seperti itu, benda baik kita suruh, malah kita dihujat oleh netizen. Macam-macam kita dikata buruk. Kalau macam tu zamannya, masing-masing mengatakan dia paling betul. Okey, kata Nabi, kau jaga elok-elok anak kau, kau jaga orang kampung kau, kau ada murid, ada orang yang mencintai kau, kalam muka masmuk, kalam kamu, ucapan kamu dia menerima, kalimah kamu diterima oleh dia, kamu jaga elok-elok. Kalau setiap di antara kita buat, dia pun buat, dia ada pengikut dia ada keluarga dia, ramai-ramai pakat-pakat buat, insya-Allah satu negeri akan jadi baik. Hadirin hadirat, ini yang terpenting, sehingga insya-Allah kesemuanya akan berterusan di dalam mentazkiyatun nafas, mensucikan jiwa kita, membenarkan syariat kita insya-Allah taala. وهذا مثال واحد من أمثلة كثيرة جدا تكلم عنها الصادق المصدوق ووضع لها الدواء صلى الله عليه وسلم. Ini satu contoh saja yang Nabi SAW memberikan penyakit bahaya fitnah yang akan muncul di akhir zaman, dan dalam masa yang sama baginda telah memberikan solusinya. Di sana banyak lagi contoh-contoh hadis-hadis fitnah, perkara-perkara yang teruk, perkara-perkara musibah yang akan menimpa umat Islam, dan baginda juga telah memberikan solusi satu persatu.